Pembiakan seks ialah penghasilan individu baru oleh organisma hidup yang melibatkan sel-sel seks yang dipanggil sebagai gamet. Jadi pada haiwan ataupun manusia, kita yang sebut gamet jantan ini sebagai sperma, gamet betina adalah disebut sebagai ovum. Manakala pada tumbuhan, gamet jantan disebut sebagai anther dan gamet betina disebut sebagai ovum. Jadi contoh-contoh haiwan dan tumbuhan yang melakukan pembiakan seks adalah manusia, ikan, amfibia, burung, mamalia, reptilia dan kebanyakan invertebrata. Invertebrata bermaksud organisma yang mempunyai tulang belakang. Dan untuk memudahkan, pembiakan seks ini biasanya memerlukan dua induk. Itu sebab awak tengok dekat situ ada gamet jantan dan ada gamet betina. Jadi maksudnya pembiakan seks memerlukan dua induk yang berbeza. Baiklah, kemudian kepada pembiakan seks pula ialah penghasilan individu baru oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel-sel seks. Jenis-jenis pembiakan seks adalah belahan kedua, pertunasan, pembentukan spora, pembiakan vegetatif dan penjenaan semula. Kita akan tengok jenis-jenis ini satu persatu nanti. Dan contohnya adalah seperti amoeba, paramecium, hydra, bawang halia dan juga ubi kentang. Jadi sekarang ni kita fokus dulu kepada pembiakan seks. Apakah itu pembiakan seks? Pembiakan seks adalah melibatkan dua induk, satu jantan dan satu betina. Dan lelaki, organ seksnya adalah testis dan dia akan menghasilkan gamet jantan yang disebut sebagai sperma. Manakala perempuan, organ seksnya adalah ovari dan gamet betinanya adalah ovum ataupun kita boleh gelar dia sebagai telur. Jadi apakah itu proses persenyawaan? Proses persenyawaan ialah percantuman nukleus sperma dan ovum untuk membentuk zygot. Jadi satu sperma akan disenyawakan dengan satu ovum dan dia akan membentuk zygot. Zygot ini pula mengandungi bahan genetik daripada kedua-dua induk, dan apabila zygot ini semakin membesar, dia akan berubah menjadi fetus. Yang ini nanti kita akan tengok dalam topik seterusnya nanti ya. Jadi jenis-jenis persenyawaan kita tengok dulu, ada dua, persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam ialah percantuman gamet jantan dan gamet betina yang berlaku di dalam badan betina, dan hanya beberapa gamet diperlukan kerana peluang persenyawaan adalah lebih tinggi. Manakala persenyawaan luar, percantuman gamet jantan dan gamet betina yang berlaku di luar badan betina, dan banyak gamet diperlukan daripada kedua-dua induk kerana hanya beberapa biji telur saja yang disenyawakan oleh sperma, dan biasanya persenyawaan luar ini adalah berlaku di dalam air. Kita awak nampak dalam gambar rajah yang katak ni. Baiklah, kemudian kita tengok kepada pembiakan seks. Pembiakan seks ini ada 5, iaitu belahan kedua, pertunasan, pembentukan spora, penjenaan semula dan juga pembiakan vegetatif. Apakah yang dimaksudkan dengan pembiakan seks? Pembiakan seks adalah yang melibatkan satu induk sahaja. Ingat, pembiakan seks tadi memerlukan dua induk, jantan dan betina. Tapi untuk pembiakan seks, dia hanya memerlukan satu induk sahaja. Disebabkan dia hanya satu induk, jadi dia tiada gamet. Dan tiada juga berlakunya persenyawaan dan juga tiadanya berlakunya variasi. Kenapa? Sebab dia berasal daripada satu induk sahaja. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada apa itu belahan kedua. Belahan kedua ialah pembahagian sel induk kepada dua sel anak. Contoh yang melakukan belahan kedua ialah amoeba dan paramecium. Apakah amoeba dan paramecium? Ini ialah mikroorganisma. Next ialah pertunasan. Pertunasan ialah proses pembentukan tunas pada badan induk. Contoh yang melakukan pertunasan ialah yeast dan hydra. Gambar rajah ini yang awak nampak, seperti awak nampak dalam gambar rajah ini, tunas baru akan keluar daripada badan induk dan membesar, dan apabila dia dah matang, dia akan berpisah dengan induknya.
Next, seterusnya ialah penjanaan semula. Penjanaan semula ialah keupayaan bahagian-bahagian badan pada sesetengah organisma untuk bertumbuh kepada individu baru yang lengkap. Contohnya ialah seperti tapak Sulaiman dan juga span. Ini contohnya, tengok gambar aja daripada tengok di tengah. Di tengah, kalau dia dipotong kepala atau ekor, dia akan kembali membahagi menjadi individu baru yang lengkap, dan kepala dan ekor pun akan tumbuh baru jadi individu baru yang lengkap. Ini disebut sebagai penjanaan semula. Pembentukan spora. Pembentukan spora ialah penghasilan spora dalam sporangium. Apa itu sporangium? Sporangium ialah kantul spora. Dan selepas sporangium pecah, spora akan disebarkan oleh angin. Contoh tumbuhan yang melakukan pembentukan spora ialah paku pakis dan lumut. Dan seterusnya ialah pembiakan vegetatif dalam tumbuhan berbunga. Kaedah ini ialah kaedah penghasilan tumbuhan baru daripada mana-mana bahagian vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga. Dan ini adalah sejenis pembiakan aseks yang melibatkan satu tumbuhan induk, dan tumbuhan baru mempunyai bahan genetik yang sama dengan tumbuhan induk. Okey, gambar ini seperti yang nampak ke bawah, pembiakan vegetatif, proses di mana tumbuhan yang sedia ada tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti bawang, ubi kentang dan pokok bunga cana. Ini gambar dia, ini akar, yang ini batang, yang ini pula batang rayap, daun dan juga bawang. Dan juga bahagian vegetatif. Ini contoh tumbuhan yang guna akar, iaitu lobak merah dan ubi keledek. Kalau guna batang, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang. Yang ini contoh pakai daun, iaitu daun setawa. Aplikasi kajian terhadap pembiakan vegetatif dalam pertanian. Keratan batang. Ini ialah kaedah lama di mana batang tumbuhan induk digunakan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Tapi kaedah ni dia sangat lambat untuk menghasilkan tumbuhan baru. Jadi oleh itu, mereka dah kaji kaedah baru, iaitu kultur tisu, di mana ini adalah kaedah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan tumbuhan baru dengan menggunakan tisu tumbuhan. Banyak tumbuhan baru dihasilkan dalam jangka masa yang pendek. Jadi ini kaedah yang baru dan lebih cost efektif lah, lebih baik, lebih mudah dan lebih senang. Okay, next. Ini ialah jadual perbezaan di antara pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey, persamaannya ialah kepentingan tadi lah, mencegah keguguran spesies, menghasilkan individu baru. Dan kalau anda tengok kat sini, pembiakan seks dia melibatkan dua induk, iaitu jantan betina, manakala pembiakan seks hanya melibatkan satu induk sahaja. Pembiakan seks ada dua gamet, sperma dan ovum, tapi untuk pembiakan aseks tiada gamet. Pembiakan aseks tiada persenyawaan, tetapi pembiakan seks ada persenyawaan dalam dan luar. Kenapa? Sebab mereka ada dua gamet tadi. Dan dalam pembiakan seks terdapat variasi pada progeni, iaitu progeni ni maksudnya anak-anak dia lah. Tapi pembiakan aseks tiada variasi, maksudnya dia hanya menghasilkan individu yang sama. Dan pembiakan seks pada organisma peringkat tinggi ialah ikan, paus dan ayam. Manakala untuk pembiakan aseks, organisma tingginya berperingkat rendah, iaitu amoeba dan paramecium. Okey, ini sahaja untuk hari ini. Anda juga boleh ulang kaji benda ini melalui dalam kuteks anda ya. Sekian, terima kasih.